Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Azlin Maluk Mahmud, wakil daripada Kumpulan 8. Bersama dengan ahli-ahli kumpulan saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk sistem demokrasi vs sistem syura dan mekanisme pemilihan bagi pemimpin negara. Okey, jom kita ikuti perbentangan untuk tajuk ini. Saya Azlin Maluk Mahmud, nombor matrik I181335 akan memulakan perbentangan berkenaan dengan pengenalan demokrasi dan juga syura. Baiklah, kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu pengenalan demokrasi, yang mana bentuk pemerintahan semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan. Maksudnya di sini dalam suatu pemerintahan itu rakyat mempunyai hak yang sama dalam menentukan sesuatu keputusan bertujuan untuk menentukan masa depan mereka menjadi lebih baik. Okay. Yang kedua berasal daripada perkataan Greek, iaitu demokratia, iaitu kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari perkataan demos, iaitu rakyat, dan juga kratos, iaitu kekuatan ataupun kekuasaan. Maksudnya di sini perkataan demokratik ini berasal daripada perkataan Greek, iaitu demokratia, yang bermaksud kekuasaan rakyat, yang mana ianya terbentuk daripada perkataan demos, iaitu membawa masuk rakyat, dan juga kratos, iaitu kekuatan ataupun kekuasaan. Yang ketiga, abad ke-5 sebelum Masihi, penyebutan sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena, yang mana merupakan antonim daripada aristokratik, iaitu kekuasaan elit, dan definisi ini adalah bertentangan antara satu sama lain. Maksudnya di sini pada abad ke-5 sebelum Masihi terdapat pelbagai sistem pemerintahan politik yang berada di kota Yunani, salah satunya Athena, di mana Athena ini adalah berlawanan dengan sistem demokrasi, iaitu Athena ini daripada aristokrati, iaitu kekuasaan elit, yang mana hanya golongan elit saja yang boleh menentukan sesuatu keputusan itu, dan definisi ini adalah bertentangan dengan definisi demokrasi, iaitu kuasa membuat keputusan diberikan sepenuhnya kepada rakyat. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan syura, iaitu kata syura ini berasal daripada syawarah yushawiru, yang secara etimologis bererti mengeluarkan madu dari sarang lebah, ataupun dalam erti kata yang mudah kita fahami, syura ini adalah menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Seterusnya, bentuk lain berasal daripada kata kerja syawarah adalah asyarah, iaitu memberi syarat, tasyawarah salik, iaitu saling bertukar pendapat atau berunding. Maksudnya dalam satu sisi maksud yang lain, ianya berasal daripada syura ini berasal daripada kata kerja syawarah adalah asyara, iaitu memberi syarat, dan juga tasyawarah iaitu bermaksud saling bertukar pendapat ataupun berunding dalam sesuatu permasalahan ataupun perkara. Yang ketiga, manakala kata syura dalam terjemahan bahasa Indonesia ialah musyawarah, iaitu saling menjelaskan, berunding dan bertukar pendapat sesuatu hal atau perkara. Dapat kita simpulkan kat sini, syura ini adalah satu proses yang menunjukkan berbagai pendapat yang pelbagai dalam sesuatu perkara ataupun permasalahan, yang mana ianya diakui oleh pakar yang arif dan juga waras, supaya ianya dapat menentukan sesuatu penyelesaian yang tepat dan juga terbaik untuk sama-sama dipraktikkan matlamat yang diharap agar dapat mencapai matlamat yang diharapkan dan dapat juga direalisasikan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatih binti Rahim, nombor matrik I17302425. Okey, saya akan membentangkan tajuk kaedah demokrasi dan juga kaedah syura, yang mana dalam kaedah sistem demokrasi ini mereka memilih pemimpin berdasarkan seberapa banyak suara yang disuarakan ataupun majoriti suara yang disuarakan.
Kalau kata ramai yang sokong pemimpin tersebut, maka pemimpin tersebut layak jadi pemimpin. Seterusnya, pemimpin tersebut perlu mempunyai bidang kuasa yang luas. Tak kisahlah pemimpin itu pernah melakukan perkara yang haram ke, perkara yang kemungkaran ke, tak kisah, janji pemimpin itu mempunyai bidang kuasa yang luas dan dapat memenuhi apa yang rakyat nak. Dan yang ketiga, dalam sistem demokrasi mereka akan melihat situasi yang berlaku dari semasa ke semasa. Maksudnya kat sini, mereka akan tengok macam mana penerimaan rakyat, sama ada rakyat sokong ataupun tak. Kalau rakyat sokong, maka keputusan yang akan dihasilkan mengambil masa yang singkat. Kalau sebaliknya, maka mengambil masa yang agak lama. Okay, dalam sistem syura pula, mereka memilih pemimpin mengikut kepada kesihatan pemimpin tersebut. Kalau pemimpin mempunyai kesihatan yang baik, rekod yang baik, maka dia layak jadi pemimpin. Seterusnya, dalam nak pilih pemimpin juga, mereka perlu tengok kemahiran yang ada pada pemimpin tersebut. Kalau pemimpin itu mempunyai banyak kemahiran yang dia boleh lakukan, termasuklah dalam ilmu peperangan, maka dia layak jadi pemimpin. Kerana kalau kata berlaku sebarang masalah ataupun perdebatan ataupun salah faham, pemimpin tersebut boleh fikir cara nak atasi dengan cara yang baik, tidak perlu mempunyai kekerasan. Okay, yang ketiga, dalam setiap permasalahan ataupun nak menentukan hukum dan sebagainya, perlu merujuk Al-Quran dan Sunnah. Dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairan wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud maksud kat sini, kita bertaat kepada Allah, kita bertaat kepada Rasul, kerana taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga kita perlu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Kalau kata kita ada mempunyai berlainan pendapat dan sebagainya, perlu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan yang utama. Dan yang terakhir, dalam perundangan yang mana mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah dalam melakukan pertemuan, sama juga mereka akan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu dalam pertemuan ataupun dalam perbincangan mereka, kerana Al-Quran dan Sunnah merupakan jalan penyelesaian yang terbaik dalam mematikan hujah, dalam membuat kesimpulan setiap perbincangan. Okey, itu saja pada saya. Sekian, terima kasih. Saya Eza Zulaika binti Dalisman, nombor matrik I1730396. Okey, kita sambung berkaitan dengan fungsi sistem demokrasi dan syura. Okey, seperti mana yang kita ketahui, demokrasi adalah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintah tersebut. Okey, di situ terdapat beberapa fungsi sistem demokrasi. Antaranya yang pertama ialah memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Okey, yang dapat kita fahami di sini ialah rakyat juga mempunyai kehendak dan keupayaan mereka sendiri dalam menjayakan sistem demokrasi tersebut. Okey, yang kedua, memberikan kesedaran bagi individu sebagai warga negara agar dapat mengajukan kritikan dan perbaikan untuk menentukan serta memilih pemimpin yang dipercayai. Okey, walaupun kita tahu banyak berlaku pembantahan serta kritikan, tetapi pada dasarnya yang harus kita fahami dalam sistem demokrasi ini, mereka berupaya untuk memberikan sesuatu yang baik kepada rakyat dan juga negara. Okey, yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Okey, hal ini demikian, ia menjadi lebih efektif apabila rakyat dapat disatukan. Walaupun kita tahu kita terdiri daripada pelbagai latar belakang dari segi agama, bangsa, warna kulit dan sebagainya. Namun di sini ia menjadi kepentingan bagi kerajaan agar memberikan keadilan serta kesamaan kepada rakyat agar hidup dalam bersatu padu serta memastikan negara berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Okey, yang terakhir, menghasilkan sebuah pembentukan organisasi serta pembangunan untuk seluruh rakyat tanpa ada sebarang unsur sambil lewa. Okey, di sini dapat dijelaskan bahawa kestabilan dan kemantapan politik dalam sistem demokrasi ini dan juga
kerajaan yang dipilih oleh rakyat itu agar memainkan peranan untuk menghasilkan satu bentuk pemerintahan yang lebih efisien dalam menggubal, merangka serta melaksanakan strategi-strategi dalam memastikan kemaslahatan rakyat dan negara itu terjamin. Okey, kita sambung pada fungsi sistem syura. Okey, seperti mana yang kita ketahui, sistem syura ini adalah satu bentuk yang mempunyai prinsip-prinsip keimanan yang tinggi terhadap Allah SWT, dan ia juga merupakan cara yang terbaik yang boleh diaplikasikan oleh pemerintah serta pihak yang bertanggungjawab dalam mengemukakan sesuatu pendapat serta penyelesaian, sama ada dalam masalah yang berkaitan dengan masalah negara ataupun sesuatu hal kebaikan yang ingin dikecapi. Okey, namun demikian, segala amalan dalam sistem ini merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, di sini terdapat beberapa fungsi yang penting di dalam sistem kepimpinan Islam. Antaranya ialah melakukan pemilihan ketua negara. Okey, di sini dapat dijelaskan dalam sistem pemilihan pemimpin ini, ia berasaskan apa yang telah disandarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Seperti mana yang kita ketahui, telah termaktub ciri-ciri ataupun kriteria seorang pemimpin. Antaranya seperti mempunyai tahap keimanan dan ketakwaan yang tinggi terhadap Allah SWT serta menguasai ilmu pengetahuan yang luas, terutamanya dalam bidang agama, politik, sosial, ekonomi serta perundangan. Okey, yang kedua, mendekatkan rakyat dengan pemerintah. Okey, yang dapat kita fahami di sini, dalam sistem ini melibatkan ramai ahli. Okey, maka di situ segala pendapat serta nasihat yang dikemukakan haruslah kita hormati serta menghargai. Okey, secara tidak langsung dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam diri, sekaligus dapat membentuk sebuah kepimpinan itu secara lebih bersistematik dan bertauliah dalam pemerintahannya. Okey, yang ketiga, menegakkan dan menyebarkan agama Islam. Okey, di sini ia memberi penekanan agar segala urusan duniawi itu berkait rapat dengan syariat Islam. Namun demikian, dalam sistem ini memberi peluang kepada rakyat untuk menentukan serta mengemukakan pendapat bagi menjamin serta memelihara kepentingan selagi mana ia tidak bertentangan dengan nas-nas syariah. Okey, yang terakhir, sebagai penasihat dalam kepimpinan Islam ini semestinya lah menjadi contoh role model ataupun juru pandu dalam kepimpinan. Okey, kat sini sedikit sebanyak ia memberi impak yang positif kepada rakyat serta dalam pentadbirannya. Perbezaan di antara sistem syura dan sistem demokrasi. Yang pertama, dari segi pemilihan khalifah dan pemimpin dalam sistem syura, seorang pemimpin tu perlulah seorang yang tinggi keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, terutamanya dalam ilmu politik, mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik, mempunyai kemahiran dalam bidang pertahanan negara, iaitu ilmu peperangan. Seorang pemimpin dilantik berdasarkan kebenaran dan menjauhi kebatilan. Jadi mereka akan memilih pemimpin yang mempunyai sasiah dan peribadi yang baik. Dalam sistem demokrasi pula, mereka menjadikan suara majoriti dalam pemilihan seseorang pemimpin itu tanpa mengira sasiah, akhlak serta kepribadian. Pemimpin dilantik bukan kerana kelayakan kepribadiannya, tetapi mereka yang mempunyai pengaruh dalam bidang ekonomi. Seterusnya, mempunyai latar belakang yang baik dari segi akademik dan peribadi.
Yang ini tidak pernah terlibat dalam sebarang jenayah. Seterusnya, yang kedua, dari segi bidang kuasa. Yang pertama, dalam sistem syura, bidang kuasa berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, hendaklah amanah dalam kepimpinan mereka mempunyai ketegasan yang tinggi. Dari segi bidang kuasa kehakiman, hakim memberikan keadilan berdasarkan prinsip keadilan. Contohnya, orang yang bersalah akan dijatuhkan hukuman tanpa dan tiada rayuan atau pertikaian lagi. Dalam sistem demokrasi pula, bidang kuasa dalam sistem ini berpandukan akal manusia. Walaupun perkara itu diharamkan dari segi syariat. Seterusnya, bidang kuasa berdasarkan perlembagaan negara yang digubal, yang bukan dijadikan asas Al-Quran dan As-Sunnah. Hakim dari segi bidang kuasa kehakiman, hakim akan membenarkan seseorang yang bersalah itu mengemukakan rayuan mereka untuk meringankan hukuman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Soleha binti Muhammad Solihin. Nama metrik I17302330. Okey, seterusnya kita masuk kepada perbezaan sistem syura dan sistem demokrasi dari sudut perundangan dan hak orang bukan Islam dalam pemerintahan dalam negara Islam. Okey, di antara sistem syura dan sistem demokrasi, perbezaan yang jelas dan ketara adalah dari segi sistem perundangan. Okey. Sistem perundangan dalam sistem syura adalah berdasarkan permasyaratan yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Daripada aspek bahagian yang tetap di dalam undang-undang, Islam memandangkan bahawa Allah SWT adalah satu-satunya yang menentukan kedudukan syariat yang menjadi asas-asas pemerintahan. Tidak ada hal seorang pun yang lain yang berhak untuk campur tangan dalam hal ehwal mengubah syariat dalam sistem Islam. Okey, sistem demokrasi pula, sistem perundangan adalah berdasarkan kehendak semasa, asalkan ia mendapat sokongan atau majoriti daripada rakyat, dan ia boleh berubah dari semasa ke semasa. Sistem demokrasi dalam perundangan terdapat dua, iaitu sistem demokrasi moden dan sistem demokrasi barat. Dalam sistem demokrasi moden, ia mempunyai dua corak dalam perundangan. Peraturan yang tetap yang tidak menerima perubahan dan pertukaran, iaitu perlembagaan yang berterusan atau undang-undang perlembagaan. Manakala dalam sistem demokrasi barat juga, agama dan politik dipisahkan hingga ia menyebabkan rakyat itu kehilangan nilai-nilai moral ataupun etika. Okey, sebaliknya, di dalam sebuah negara dalam prinsip syura adalah dititik beratkan. Ini adalah disebabkan semua negara Islam yang tegak di atas prinsip ketuhanan dan menguatkan perintah dan hukum-hukum yang jelas dari Allah dan Rasul. Tidak ada pemimpin Islam atau badan perundangan yang membuat keputusan tanpa rujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kita masuk kepada hak orang bukan Islam dalam pemerintahan. Hak orang bukan Islam dalam pemerintahan dalam negara Islam. Okey, sesungguhnya dalam sistem pemerintahan atau pentadbiran negara Islam, prinsip keadilan dan persamaan hak adalah penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Tak kiralah rakyat itu rakyat Islam ataupun bukan Islam. Okey, kita tengok sistem syura. Pemerintahan dipilih berdasarkan akhlak yang baik, berilmu, adil dan memiliki kecerdasan, iaitu keupayaan untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Okey, mereka juga mempunyai hak tertentu, tak kiralah golongan orang Islam ataupun orang bukan Islam.
Orang bukan Islam boleh mengeluarkan suara, memberi pendapat. Dan mereka tidak berhak untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran orang Islam. Contohnya macam ia menjawat jawatan ketua sebagai seperti pendidikan, kewangan dan lain-lain lagi. Golongan bukan Islam juga harus dilindungi kepentingannya seperti harta, nyawa dan lain-lain lagi. Daripada bencana bahaya lah. Okey, kita tengok dalam sistem demokrasi pula. Golongan bukan Islam ia mempunyai hak yang sama dengan golongan orang Islam. Golongan bukan Islam itu berhak campur tangan dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan. Mereka juga bebas untuk bersuara dan menjadi pemimpin dalam bidang pentadbiran seperti kewangan, pendidikan dan lain-lain lagi. Ia jelaslah sekali berbeza dengan sistem syura di mana golongan itu tidak terhad untuk menjadi wakil dan ia menjaga kepentingan kaumnya sahaja. Malah mereka juga berhak untuk menjadi pemimpin kepada orang Islam. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurul Hazirah Batu Umar. Nama matrik I173023767. Saya akan meneruskan perbincangan yang seterusnya iaitu mengenai hukum dan dalil pelaksanaan demokrasi serta pandangan tokoh ulama. Pertama, hukum pelaksanaan demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan daripada rakyat kerana rakyat merupakan pemegang kuasa secara mutlak dalam sebuah negara. Dan hal ini bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Hukum demokrasi ditentang dalam akidah dan syariat Islam kerana demokrasi seringkali dilihat mempunyai satu bentuk saja, iaitu bentuk demokrasi barat yang liberal dalam melakukan pelaksanaan terhadap kebebasan kepada individu. Sebagai contoh, seseorang individu tu bebas untuk berpindah agama seperti murtad daripada agama Islam dan berpindah kepada agama Kristian. Dan mereka juga diberi kebebasan untuk hidup tanpa agama dan tanpa Tuhan. Maka turunlah dalil daripada ayat ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 57. Inil hukmu illa lillah, maksudnya menetapkan hukum itu hanyalah Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-An'am bahawa hanya Allah saja yang layak untuk menetapkan hukum dan sebaik-baik hukum hanya Allah yang boleh menetapkannya. Tidak akan ada satu makhluk pun yang boleh menetapkan hukum melainkan Allah dan tidak akan ada makhluk yang boleh melanggar hukumnya. Seterusnya, dalil pelaksanaan demokrasi. Sistem demokrasi dikategorikan ke dalam undang-undang Tauhid. Tauhid ini adalah merupakan undang-undang yang menentang agama Islam secara tegasnya. Golongan ini akan melakukan apa saja untuk menyelesaikan masalah negara tetapi bukan dengan cara jalan Islam, iaitu jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka Allah telah turunkan dalil ini dalam surah An-Nahl ayat 36, iaitu walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibu taghut, yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul pada setiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut itu. Sesuatu perbuatan yang melanggar syariat Islam atau perintah Tuhan itu berasal daripada taghut. Kemudian Allah melarang umat Islam untuk menyerahkan bentuk kepimpinan negara kepada kaum yang bukan Islam atau selain dari umat Islam. Dalam surah An-Nisa, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 141, "Wala yaj'alu Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Bermaksud, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Kerana bidang kepimpinan merupakan satu bidang yang amat dititik beratkan dalam Al-Quran. Kerana menurut Al-Quran, kepimpinan dan Islam tidak dapat dipisahkan, memandangkan tujuan penciptaan manusia itu sendiri ialah untuk menjadikan khalifah yang memakmurkan bumi Tuhan. Seterusnya, pandangan ulama terhadap sistem demokrasi. Terdapat 3 pandangan ulama, iaitu pertama, menurut Al-Madudi. Al-Madudi merupakan tokoh ulama yang tegas dan akan menolakkan sistem demokrasi di dalam satu negara kerana agama Islam tidak pernah memberi kekuasaan kepada rakyat untuk mengambil keputusan. Kerana dalam Islam ada dalil yang kuat untuk menyatakan permasalahan yang timbul dalam satu pemerintahan.
Sementara hukum demokrasi diciptakan oleh manusia itu sendiri sehingga sifatnya menjadi sekular. Menurut pandangan ulama yang kedua iaitu menurut Muhammad Imarah, pandangannya sama seperti Al-Madudi. Muhammad Imarah juga sangat menolak sistem demokrasi dengan tegasnya. Kerana demokrasi bertentangan dengan sistem pemerintahan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang berkuasa. Kemudian, menurut pandangan ulama Salim Ali Al-Bahnasawi, beliau menjelaskan bahawa demokrasi memiliki sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya iaitu demokrasi memiliki kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Manakala sisi buruknya pula ialah demokrasi mengarahkan satu sikap yang dapat menghalalkan segala hal, bahkan yang haram sekalipun, kerana adanya kebebasan hak perundangan. Maka dapat disimpulkan di sini bahawa demokrasi sangat bertentangan dengan Islam dan itu artinya Islam tidak membenarkan adanya demokrasi kerana sistem demokrasi akan menyalahi syariat Islam. Sekian saja itu daripada saya. Kita akan teruskan pada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Muhammad Anwar. Nombor metrik I1730241 akan menyambung pembentang yang seterusnya iaitu hukum pelaksanaan syura. Okey, jadi sebahagian besar ulama fiqh berpendapat bahawa pemerintah wajib menjalankan mesyuarah dengan masyarakat tentang urusan awam. Jadi jika pemerintah mengambilkannya, masyarakat berhak menuntut supaya ianya dilaksanakan. Seperti mana Ibnu Khuwais Mandat berpendapat bahawa pemerintah wajib melaksanakan syura dengan ulama tentang masalah agama dan syariah, dengan ketua tentera tentang hal ehwal ketenteraan, dengan tokoh terkemuka tentang kepentingan awam dan dengan pentadbir tertinggi tentang kemaslahatan dan pembangunan negara. Seterusnya Abu Bakar Al-Jassas, Fakhruddin Ar-Razi, Ibn Taymiyah, Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Rida berpendapat bahawa melaksanakan syura merupakan satu kewajipan. Berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surah Asy-Syura ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang bermaksud dan bagi orang-orang yang menerima, yakni mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan solat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, yang mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, yakni mereka menafkahkan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada ke jalan yang benar dan kepada orang-orang yang memerlukan. Ayat ini diturunkan kepada kaum Ansar yang diajak oleh Rasulullah SAW untuk beriman. Yang seterusnya, ketika ditanya mengenai syura, Rasulullah SAW bersabda yang maksud perkara itu janganlah diputuskan oleh seorang saja atau janganlah berdasarkan satu pendapat saja. Jadi ini yang pentingnya musyawarah adalah untuk mendapatkan keputusan majoriti untuk melakukan satu urusan. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahawa syura adalah sunat. Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i berpendapat bahawa ayat Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 159 menunjukkan hukum sunat dan bukannya wajib. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan syura wajib di dalam hal kedudukan. Manakala Imam Syafi'i pula telah menggunakan kias berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang maksud anak dara harus diminta keizinan tentang urusan dirinya. Namun begitu, jika mereka tidak bersetuju, si bapa berhak mengawinkannya. Seterusnya, dalil pelaksanaan syura. Berdasarkan surah Ali Imran ayat 159, saya ringkaskan. Di dalam ayat ini Allah menyuruh Rasulullah dan para sahabat bermesyuarah dalam perkara-perkara yang memerlukan kepada perbincangan untuk mendapatkan satu keputusan. Jadi apabila dah ada satu kata sepakat, lakukanlah urusan tersebut dengan bergantung kepada Allah. Semuanya Allah suka orang yang bertawakal kepadanya. Okey, seterusnya hadis Nabi mengenai syura adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud bantu-membantulah kamu di dalam urusan-urusan kamu dengan musyawarah. Okey, jadi dengan musyawarah dapat membantu satu kumpulan itu untuk melakukan satu urusan. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Hidayah binti Muhammad Husin, nombor matrik I173032316. Saya akan membuat kesimpulan untuk tajuk ini. Seperti mana kita dah belajar tadi, dua sistem iaitu sistem syura dan sistem demokrasi ini merupakan dua sistem yang sangat berbeza. Kita pergi ke poin yang pertama. Kedua sistem ini dapat dibezakan daripada segi definisi, pemilihan khalifah atau pemimpin, bidang kuasa, perundangan dan hak bersama. Maksud kat sini, aspek demokrasi dalam Islam dia telah menggariskan beberapa ciri demokrasi Islam, iaitu kebebasan mengikut had undang-undang, kesamarataan di sisi undang-undang, kerajaan melalui persetujuan dan pemusyawarah dalam proses pembuatan keputusan. Poin yang kedua pula iaitu undang-undang dalam negara Islam adalah berdasarkan sumber undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, manakala undang-undang demokrasi adalah berbentuk sekular. Ini dia termasuk kepada mengenai kedaulatan rakyat. Yang ketiga, undang-undang Islam dianggap sebagai satu nusus yang sah secara berkekalan, manakala dalam demokrasi barat ni dia tidak ada undang-undang yang sah secara berkekal dan boleh berubah-ubah. Seterusnya pula iaitu rakyat dalam negara Islam tertakluk kepada pembatasan dan undang-undang Allah SWT, sebab negara Islam ni dia berlandaskan dengan sumber undang-undang Allah. Manakala bagi rakyat yang dalam negara demokrasi barat, mereka ni bebas untuk menggubal mana-mana undang dan diluluskan oleh kabinet. Poin yang last kali ini, demokrasi barat ni, demokrasi berprinsip kedaulatan rakyat ni dia berbeza dengan sebuah negara demokrasi Islam. Sebab kalau negara Islam dia mempunyai perbatasan dan undang-undang yang wajib diikuti, iaitu berlandaskan agama. Manakala dalam sebuah negara demokrasi barat berparlimen dan agama, dua sistem ini diasingkan. Sekian saja daripada kumpulan kami, harap korang boleh faham. Sekian, terima kasih.